Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan satu tugasan GMGM 3043 Pembangunan Organisasi. Kami memilih tajuk Kajian Kes Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak. Tugasan ini telah disediakan oleh Samizi bin Razak 260371 dan saya sendiri Luqmanul Hakim bin Zaidan 260428. Disediakan untuk Dr. Isman bin Yaakob. Latar belakang pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi ialah sebarang proses atau aktiviti berdasarkan sains tingkah laku yang sama ada dalam tempoh jangka pendek atau jangka panjang berpotensi untuk berkembang dalam persekitaran organisasi. Pendekatan utama pembangunan organisasi telah diberikan kepada perhubungan antara individu dan kumpulan agar mereka dapat bekerjasama secara harmoni ke arah kemajuan organisasi. Pembangunan organisasi ialah bidang antara disiplin dan sumbangan daripada perniagaan, psikologi industri atau organisasi, pengurusan sumber manusia, komunikasi, sosiologi dan pelbagai disiplin lain. Tidak mengherankan untuk bidang yang mempunyai arkad intelek yang pelbagai, terdapat banyak definisi bagi pembangunan organisasi ini. Pengenalan Organisasi Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak. Tubuhnya Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak pada 17 Ogos 1990 bertujuan untuk memperkemaskan lagi pentadbiran hal ehwal Islam di Negeri Sarawak. Pelaksanaan dasar dan pentadbiran Islam dijalankan oleh Jabatan Agama Islam dan Majlis Islam Sarawak serta kuasa tertinggi mengenai Islam di Sarawak hanya mengubal dan meluluskan soal-soal yang berhubung dengan dasarnya. Kaedah diagnosis. Pertama, kaedah diagnosis rekod organisasi serta data arkib. Kaedah diagnosis pertama yang digunakan adalah melihat daripada rekod organisasi serta data arkib melalui carta organisasi yang boleh didapati di laman web JAIS. Kami dapati dan kami memahami serta mengenal pasti bagaimana Jabatan Agama Islam ini berfungsi dari aspek sistem pengurusan serta hierarki kepimpinan. Kaedah diagnosis temu bual. Melalui kaedah temu bual bersama beberapa responden yang berkhidmat di Jabatan Agama Islam Sarawak yang telah berkhidmat lebih daripada 3 tahun, temu bual ini membolehkan kami untuk mendapatkan informasi yang mampu untuk mengukuhkan lagi hasil dapatan kajian soal selidik kami kemudiannya. Seterusnya pula, diagnosis soal selidik merupakan kaedah yang paling popular dalam memahami bagaimana organisasi berfungsi dan seterusnya menilai sebarang masalah dan juga isu yang mungkin wujud di Jabatan Agama Islam. Melalui kaedah ini juga kami berupaya untuk mengumpul maklumat dan seterusnya membuat analisis terhadap maklumat balas yang diterima daripada responden. Rincian diagnosis. Perincian diagnosis peringkat organisasi JAIS menurut Cumming and Warley 2008 mendiagnosis peringkat organisasi terbagi pada 3 bahagian iaitu input, komponen reka bentuk dan juga output yang menerangkan tentang persekitaran kerja dan persekitaran umum yang menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pengoperasian organisasi. Kedua pula, perincian diagnosis peringkat kumpulan JAIS terdiri daripada 3 bahagian iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Kumpulan boleh ditakrifkan sebagai jabatan, sebahagian atau unit di dalam sebuah organisasi. Diagnosis di peringkat kumpulan pula merujuk kepada input, komponen reka bentuk dan juga output. Menurut Cumming dan Warley juga 2008.
Seterusnya, perincian diagnosis terhadap individu terdapat kepada 3 bahagian, iaitu input komponen reka bentuk dan output. Pada peringkat terakhir ini adalah diagnosis individu melibatkan kaki tangan atau pekerja yang menjawab pelbagai jawatan di dalam sebuah organisasi menurut Cumming and Worley 2008. Seperti yang diterangkan dalam diagnosis organisasi dan diagnosis kumpulan, diagnosis individu ini juga turut mendiagnosiskan perkara yang sama, merangkumi aspek input, komponen reka bentuk dan juga output. Seterusnya, analisis data. Kaedah kualitatif. Bagi kaedah kualitatif, hasil daripada temu bual berstruktur telah dijalankan bersama dengan seorang wakil kaki tangan JAIS bagi membolehkan kami mendapatkan maklumat yang mampu membantu kami untuk merumuskan isu yang terdapat di Jabatan Agama Islam ini. Kedua pula, kaedah kuantitatif merujuk kepada soal kaji selidik yang diagihkan dengan menggunakan borang kaji selidik. 5.3 Latar belakang responden JAIS. Hasil daripada soal selidik menunjukkan maklumat responden yang terdiri daripada 10 orang kaki tangan perempuan, 67%-nya yang kebanyakannya adalah daripada kategori pembantu hal ehwal Islam. Majoriti kaki tangan Jabatan Agama Islam ini berada dalam lingkungan umur 30 tahun hingga 39 tahun yang berpengalaman kerja selama 4 hingga 6 tahun bekerja di Jabatan Agama Islam ini. Hasil maklum balas diagnosis organisasi Jabatan Agama Islam. 67% kaki tangan bersetuju bahawa Jabatan Agama Islam memainkan peranan penting dalam menyediakan pelbagai insentif untuk membangun sistem kerja yang holistik bagi mencapai matlamat organisasi secara keseluruhannya. 47 kaki tangan pula menyatakan setuju bahawa perkhidmatan Jabatan Agama Islam secara keseluruhannya dalam menyampaikan khidmatan yang terbaik kepada pelanggan. 67% pula kaki tangan JAIS bersetuju bahawa sistem kiswa dan dibangunkan memenuhi visi dan misi organisasi. Dan juga 67% bersetuju bahawa sistem maklum balas daripada perkhidmatan yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam amat efektif terhadap pelanggan mereka. Seterusnya, hasil diagnosis kumpulan JAIS. 87% kaki tangannya sangat bersetuju bahawa komposisi Jabatan Agama Islam ini melibatkan pelbagai latar belakang kerja. 60% menyatakan mereka bersetuju bahawa budaya kerja yang diamalkan membantu kepada prestasi jabatan. 93 daripada keseluruhan kaki tangan sangat bersetuju bahawa kumpulan kerja di Jabatan Agama Islam ini sangat saling bekerjasama, terutamanya dalam memastikan kelancaran serta kerja berpasukan. Hasil diagnosis individu di Jabatan Agama Islam. 93% kaki tangan JAIS sangat bersetuju bahawa accountability dan keterlibatan kerja merupakan satu keutamaan bagi diri mereka. Kaki tangan JAIS bersetuju 95% dan menyatakan bahawa mereka telah memberikan impak positif terutamanya dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti kerja. 80% responden bersetuju setiap kaki tangan Jabatan Agama Islam juga mampu menjalankan tugas mengikut Standard Operation Produce SOP tanpa perlu pengawasan daripada pihak atasan. Lebih 73% kaki tangan JAIS merasakan bahawa sistem penilaian prestasi kerja di Jabatan Agama Islam adalah tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan dan boleh dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan di antara pekerja dan pihak atasan di Jabatan Agama Islam tersebut. Seterusnya, aspek transformasi yang berlaku. Aspek transformasi yang berlaku.
Pertama, isu proses manusia. Hasil dapatan yang mengaitkan tentang peranan Jabatan Agama Islam dalam menyediakan pelbagai insentif untuk membangunkan sistem kerja yang holistik bagi kaki tangannya. Hanya 67% saja yang sangat bersetuju bahawa pihak organisasi berjaya memainkan peranan mereka. Namun, 33% lagi tidak bersetuju. Perkara ini dilihat akan memberi impak kepada kecemerlangan organisasi sekiranya isu tersebut tidak diberi perhatian yang serius. Seterusnya, isu teknosektoral. Bagi melancarkan penawaran perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya, JAIS dilihat mempunyai pelbagai perkhidmatan di atas talian bagi memastikan fungsi dan tanggungjawab mereka berada pada tahap maksimal. Seterusnya, isu sumber manusia. JAIS dilihat secara keseluruhannya mampu untuk menangani serta mengurus kaki tangannya serta mengekalkan pekerja yang terus kekal di Jabatan Agama Islam. Perkara ini dilihat dalam tempoh perkhidmatan kaki tangan JAIS yang rata-ratanya bekerja kekal 7 tahun secara konsisten bersama Jabatan Agama Islam ini, akan tetapi disebabkan oleh faktor tahap ketidakpuasan hati kaki tangannya, JAIS terhadap penilaian prestasi kerja serta ganjaran yang tidak memenuhi kecemangan prestasi khidmatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya, Encik Luqmanul Hakim bin Zaidan. Seterusnya saya akan membentangkan slide 7.0, cadangan intervensi perubahan serta pelaksanaan. Terdapat 6 cadangan yang kami kemukakan. Yang pertama adalah tahap kesediaan, iaitu JAIS lebih sensitif terutamanya dalam aspek permasalahan teknikal sistem, iaitu sistem kiswah perlu dilihat semula dan diberikan penambahbaikan. Selain itu, penyelenggaraan sistem tersebut adalah perlu bagi memastikan tahap perkhidmatan yang ditawarkan berada dalam tahap yang terbaik. Cadangan yang kedua adalah tahap kemampuan, iaitu memastikan setiap pengurusan perubahan organisasi dapat dilaksanakan dengan sistematik dan berada dalam landasan yang tepat. Yang kedua iaitu langkah intervensi daripada aspek latihan haruslah dipraktikkan terlebih dahulu sekiranya anggota organisasi mempunyai tahap keupayaan yang minimum dalam menguruskan perubahan. Dan cadangan yang ketiga iaitu konteks budaya. JAIS sebagai sebuah organisasi yang peka terhadap aspek budaya yang mana secara keseluruhannya telah menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. JAIS juga dilihat sangat peka kepada keperluan misi dan visi organisasi. Cadangan yang keempat iaitu kemampuan ejen perubahan. Pihak pengurusan haruslah memainkan peranan yang penting dalam mengambil serius aduan permasalahan hasil penemuan diagnosis, iaitu pihak organisasi JAIS selaku ejen perubahan haruslah mengambil inisiatif dalam mendapatkan bantuan sokongan kepakaran luar bagi membantu menambah baik sistem tersebut. Cadangan yang kelima iaitu JAIS dicadangkan agar menyepadukan semua isu yang saling relevan seperti yang telah diperakui oleh kaki tangan JAIS. Seterusnya, jika pemimpin mereka peka akan hal yang melibatkan penghargaan terhadap pekerja dan juga membuat penilaian prestasi dengan telus, pasti pekerja akan merasakan keseronokan untuk bekerja. Dan cadangan yang terakhir iaitu tahap organisasi, perincian penambahbaikan sistem yang mencakupi seluruh peringkat organisasi, kumpulan dan individu di JAIS. Seterusnya, halangan perubahan. Halangan yang pertama iaitu integrasi budaya adalah salah satu masalah utama bagi organisasi berasaskan tenaga kerja pelbagai budaya untuk mengekalkan kepelbagaian dalam sumber manusia. Yang kedua iaitu pemimpin yang tidak mencapai matlamat dan mengekalkan penambahbaikan yang berterusan dengan memberi tumpuan kepada matlamat juga menjadi halangan dalam proses intervensi. Dan yang ketiga, kawalan pemimpin yang
kelebihan serta kekurangan penglibatan ahli pasukan dalam proses intervensi juga menjadi penghalang kepada perubahan. Seterusnya, tindakan mengatasi halangan perubahan. Halangan yang pertama iaitu memotivasi dan memperkasakan pekerja untuk menyelesaikan tanggungjawab kerja mereka adalah tanggungjawab pemimpin yang paling berkesan. Dan halangan yang kedua itu menjalankan penyelidikan secara terperinci terhadap setiap keperluan cawangan agar hala tuju JAIS dapat disesuaikan mengikut kehendak semasa dan budaya setempat. Dan yang terakhir untuk halangan perubahan adalah peka dengan kepentingan kaki tangan, memastikan setiap kaki tangan boleh menyuarakan pendapat masing-masing agar pemimpin memahami apa yang perlu diperbaiki oleh mereka untuk memastikan kaki tangan berpuas hati dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai kesimpulan, keperluan pembangunan organisasi bagi memastikan perkembangan sesebuah organisasi perlu dikekalkan melalui kaedah diagnosis yang tepat pada setiap peringkat organisasi dilihat menjadi faktor utama dalam melakukan intervensi yang berkesan. Apa yang penting adalah kepimpinan organisasi itu, penyelesaian proses kerja serta garis panduan kerja yang jelas dan memudahkan adalah sangat penting dalam memimpin semua komponen organisasi, kumpulan dan individu ke arah pencapaian matlamat organisasi yang diimpikan. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.